menggoda lain. Bila ke skill menggoda. Ya, gunakan kuasa wanita. Hmm. Boleh, ready tak apalah yang ada tu tak apalah macam mana kan. Tidak paksa. Dapatlah bos, kita sejak bos dalam bos kita je. Sampai masa dah lama, dalam 10 minit. Mesej ni penting lah. Walaupun dia 10 minit, setengah jam apa semua. Yang penting kancing baju dulu lah. Saya tahun video lah, saya tak pakai baju. Oh, miring sangat. Sebab- Orang kan nak pandai dia apa memutus sama orang, pandai kau sendiri juga. Sebab benda ni Pandai pakai baju bang. benda ni live lah. Akan di broadcastkan pergi Facebook lah. Jual dulu. Ya. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih hadir hari ini. Ada satu mesej ingin cuba saya sampaikan. Dan sesungguhnya mesej ini bernilai tinggi dan berimpak maksimal. Kita buat, kita tahu. Kalau nak buat, nak dapatlah resultnya. Dia punya ketentuannya di sini adalah kita akan membuat satu cara. Kak Mun bagi mic dulu lah. Kalau ada suara, kacau. Ya bos ya. Ya. Okey bos kacau betul. Sorry bos Ya. Apa yang kita buat di sini adalah teknik prospecting yang sebenar. Iaitulah kita bukan kita tukar sikit dia punya istilah prospecting tu, tapi iaitulah kita perlu adakan satu teknik smiley. Smiley ni apa ya? Iaitulah memberi senyuman kepada prospek-prospek. Tak kisahlah prospek ni siapa. Sama ada rakan, kawan sekolah, saudara mara ataupun sebagainya, yang kita perlu sasarkan setiap hari. Kalau boleh buat paling minima, iaitulah 10 orang smiley yang kita buat kepada prospek yang kita sasarkan. Saya cakap tadi, nak kisahlah siapapun, sama ada keluarga, adik-beradik yang kita kenal selama ni lah. Dengan syarat satu saja, janji dia ada WhatsApp lah yang kita boleh sampaikan. Jadi bergantung kepada tuan-tuan punya skrip untuk menyampaikan ilmu mesej takaful kepada mereka. Sebab di sini sebenarnya kita ingin menyampaikan satu mesej takaful tu dengan adanya berbentuk buku log setiap hari yang kita kena buat. Iaitulah kena adanya satu gerak kerja yang kita nampak di atas kertas, dan mungkin juga kita perlu tampal itu di dinding. Benda itu adalah yang sebegini rupa. Iaitulah kita kena adakan satu smiley punya prospecting sebanyak 10 orang setiap hari. Maknanya setiap hari 10 orang paling minima. Itu paling kurang, jangan kurang daripada 10. Kalau lebih bagus. So maknanya setiap hari, kalau kita sudah lengkapkan kita punya assignment pada hari tersebut, kita tick lah senyuman 1, okey, kita sudah buat 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini nanti saya akan adjust balik, kita letak logo dan juga letak tarikh dan tempoh di situlah. Maknanya setiap hari kita kena buat benda ni, disiplinkan. Sebab bayangkan kan, kalau satu hari 10 bersamaan dengan satu minggu, kita ada meletakkan sebanyak 50 orang prospecting secara berdisiplin. Berdisiplin maknanya bayangkan satu minggu tolak satu ahad lah. Maknanya Isnin hingga Jumaat kita telah mensmileykan sebanyak 50 orang prospek keluarga di luar sana. Kan kita kena faham kan, kalau kita bagi salam, kita bagi teguran, itu pun satu silaturahim yang sesungguhnya kita akan dapat pahala, walaupun dia tidak layan, walaupun dia tidak mengerti, walaupun dia tidak nak pasal takaful. At least kurang-kurangnya satu hari tu 10 orang tu tertunailah tanggungjawab kita sebagai seorang ejen. Sebelum ini kita pernah katakan, dan juga mungkin MD, mungkin ada satu siapa lagi yang ada pernah cakap tu Cikgu Mazia kan? Dia cakap satu hari kalau kita tidak kita pasal takaful, kita berdosa sebenarnya tuan-tuan, sebab kita tidak meletakkan satu tanggungjawab. Hari itu kita telah menyampaikan mesej tentang takaful dengan orang dan seluruh marah kita di luar sana. Dengan adanya satu sistematik cara ni, sekurang-kurangnya kita telah letakkan satu tanggungjawab. Dan serendah-rendah dia itu, contohlah kalau paling tidak pun satu, paling malas lah. Tapi letakkan syarat dan tanggungjawab, kita kena letakkan sebanyak sehari 10 orang. Bolehkah boleh tuan-tuan?
Sehari 10. Jadi sehari 10 tu maknanya kita letakkan satu sasaran yang bertulis. Setiap hari kena buat, wajib buat. Tidak saya berdosa. Sampai tahap macam itulah dia punya level dia tu kan. Jadi maknanya kalaulah ada satu data yang sebegitu, kita boleh bacalah dia punya the numbers of game. Maknanya kalau kita buat satu cara yang betul, okey, beginilah penghasilannya. Maknanya kalau macam 10, mungkin kurang-kurang ada satu atau dua yang bagi respon positif. Dalam satu bulan punya kiraan, 10 darab 4 minggu bersamaan berapa? 40 orang prospek yang kita buat, yang kita telah sasarkan, yang kita telah tahu tunaikan tanggungjawab tu untuk menyampaikan mesej takaful. Cuba kita bayangkan sebelum ni agak-agak sebelum ni, bulan sebelum ni, ada tak kita boleh kira sebanyak 40 orang kita buat setiap bulan? Tak pernah ada rekod kan? So kali ini kita letakkan satu rekod yang ada depan mata. Saya tidak boleh monitor pada ni. You all punya tanggungjawab sendiri untuk membuat, dan yakinlah cara ini cara yang boleh membantu untuk kita ada disiplin yang tinggi untuk kita menyebarkan dakwah takaful tu dan mesej takaful tu. Jadi sekali lagi cara penggunaannya ada, nanti saya akan print, saya akan kongsikan. Kena ada satu tanda. Kalau kita sudah buat, okey, hari ini kita sudah dapat pagi ni sudah dapat 2, tanda ada 2, tengah hari mungkin 3, mungkin petang 4, mungkin yang sebelah malam pula mungkin 5. Jadi in total dia paling kurang 10 orang kita buat setiap hari. Disiplin setiap hari, maknanya setiap hari. Tak kisahlah hari ni hari Rabu kan, ataupun kita boleh bermula pada esok ataupun hari Jumaat, tak kisahlah. Jadi setiap hari tu letakkan, okey, kita bukan kita write lah yang muka senyum ni kan, right, senyuman tu. Jadi senyuman tu tersenyumlah setiap smiley prospek yang kita jumpa, yang kita WhatsApp tu. Jadi kita sebarkan benda tu. Dan di situ baru kita nampak dia punya momentum dan juga dia punya result dia. Daripada 10 orang tu, mungkin saya kata tadi, mungkin ada 1 atau 2 yang ada positif, yang bagi maklum malas untuk tahu lebih lanjut tentang takaful. Jadi buat sajalah, sebab inilah disebut sebagai data. Kita ada data, kita boleh tahu result dia tu macam mana nanti penyudah dia. Sebab saya di awal tadi 1 tambah 1 ada berapa? Ada 2. 2 tambah 2 ada berapa? Ada 4. Jadi begitu juga daripada 10 orang tu, berapa agak-agak yang kita boleh convertkan dia menjadi klien. Sekarang ni kita melalui proses prospecting secara online. Sebab kita yakin, kita fahamlah dari segi alasan-alasan yang banyak kita dihantui, ataupun ialah cara kita berfikir bahawasanya PKM ni satu halangan. Okey, okeylah halangan lah. Cuba kita buat secara online sajalah. Sekarang ni kita tidak bersemoga pun tak apa. Kita bagi dulu respon dan juga usaha yang kita buat ni secara berbentuk marketing ni, kita buat begini. Sebab kalau kita tidak buat, kita akan leka, tuan-tuan. Kita akan leka dan kita tidak ada disiplin yang kuat untuk adakan satu target. Satu hari tu saya mau ceritakan tentang takaful ni sebanyak 10 orang. Andy tadi cakap ataupun Bonda cakap sehari 3 kan. Okeylah, tak apalah. Tapi kita letakkan dulu 10 tu lah sebagai satu angka keramat. Untuk kita letakkan tanggungjawab kita, ejen perlu kita tunaikan pada hari tersebut supaya terlaksanalah tanggungjawab kita pada hari tersebut. Kalau kita tidak buat, kita tidak menunaikan tanggungjawab kita yang sebenar lah. Sebab tadi kita melihat dari sudut lain, kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita yang sebenar sebagai seorang ejen. Jadi sekali lagi diingatkan supaya ini satu cara yang berdisiplin. Tak kisahlah, sebab saya faham dan yang kawan-kawan yang lain ada urusan-urusan yang lain apa semua kan, bisnes yang lain apa buat. Cuma kita letakkan juga satu masa. Benda ni tidak lama, kurang-kurang pun dalam 1 jam buat dulu mesej atau WhatsApp ni kepada rangkaian prospek yang kita telah sasarkan. Di awal dulu, tuan-tuan jadi ejen kan, saya selalu bagi tahu perlu sediakan 100 orang prospek dalam satu masa. So gunakanlah data tu, prospek itu yang kita buat dan kita sasarkan mesej tadi, dan saat ini terlaksana tanggungjawab sehari 10 tu, kita tandalah. Tertanda. Minggu besok kita buat lagi 10 orang. Bayangkan kalau satu minggu ada 50, ada 50 prospek yang kita buat. Ya tak? Satu hari 10, satu minggu kita tidak buat satu hari, kita buat Isnin hingga Jumaat. Bersamaan dengan berapa? 50 dari 4 berapa? Ada 200 dah.
ada 200 prospek yang kita kita bancikan, kita smileykan, yang ada di luar sana. So dengan adanya data lah, kita sebut tadi di sini data, dengan adanya 200 data yang kita telah tunaikan tanggungjawab tersebut, bolehlah kita buat satu kesimpulan dan juga satu yang disebut sebagai rumusan. Okey, kalau saya buat blast begini sebanyak 20, resultnya mungkin dapat 3 atau 5 klien. Okeylah. Kan? Sebab mungkin selama ni kita tidak buat langsung, contohlah kan. Contohlah kita tidak buat langsung. So sekurang-kurangnya kita faham. Selepas ini kita buat, oh alhamdulillah resultnya begini. Jadi teruskanlah pada hari-hari yang akan datang, dan saya cakap tadi bersempena dengan 100 hari lagi ni yang berbaki ni. Berbalik kepada kesinambungan kelas yang kita hadir sebelum ni kan. So sekarang ni kita letakkan satu sasaran yang jelas, nyata dan praktikal. Kita buat hari ini untuk mendapatkan prospek. Maknanya dalam 200 tu tidak kita akan dapat senaraikan 200 prospek dalam satu bulan. So mana mungkin dalam 200 tu tidak akan masuk, agak mustahil lah dari segi keberangkalian dia. Ini disebut sebagai data, big data. Maknanya makin banyak kita salurkan tentang mesej takaful kepada rakan dan semua, makin banyaklah potensinya tu untuk kita dapat close. Berbanding kalau kita langsung tak buat, contohlah kan. Jadi dengan adanya satu disiplin yang bertulis, yang kita nampak setiap hari kita punya performance dan tanggungjawab, sekurang-kurangnya inilah dia sebenarnya yang kita boleh baca. Okey, kalau dapat 200 orang saya telah prospekkan, resultnya dapat 10. Okeylah. Satu bulan 10, okeylah. Boleh jadi ejen terbaik pada bulan tu lah seluruh Malaysia dekat Gemilang. Perasan tak? Macam sahabat kita Mr. Thomas, ada 8 customer kan, dia terhebat di Sabah bulan lepas, atas didikan Tuan Bakri kita lah. Sebab orang bilang kalau tengok dia punya downline itu hebat, tengok upline dia. Kalau kita mau tengok anak muridnya tu hebat, sebenarnya yang paling hebat tu adalah introducer dia yang hebat sebenarnya. Sebab dia telah mendidik dengan cara yang betul. Betul Tuan Bakri? Ya, tapi tidak ada orang teputan. Tidak ada orang teputannya macam mana? Aku tepuk tangan ya. Tapi dia punya leader tidur pula. Enggak lah, tidur sekejap. Biasanya orang tu dia tunjukkan taring dia tu di hujung-hujung bulan tu, kan? Dia punya result dia kan. Betul, cuma ikut teori apa ini, filem Hindi tu, taring taring. Ya. Dia macam kura-kura dengan arnab lah. Dia di hujung-hujung tu dia menang lah. Kalau di ujung-ujung tubuh muntah berak sudah sudah. So maknanya di sini tuan-tuan disiplinkan diri, anggap ini satu-satu cara formula yang yang praktikal dan senang dibuat, dan mungkin ini juga sebagai satu rahsia MDRT sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita nampak berkongsi dengan rakan-rakan kita yang MDRT ni, dia punya jadual dia penuh. Memanglah level dia macam tu kan, tapi kita ni buatlah cara yang paling simple, yang paling ialah kalau terkejar dan ialah memang kita fikir MDRT tu kan, tapi cara yang basic sekarang ni, dengan adanya masa yang terhad, pergerakan yang terhad, mungkin juga knowledge yang terhad, dan kebolehan kita ni yang mungkin sedikit terhad. So sekurang-kurangnya angka 10 itulah angka keramat untuk kita mendapatkan prospek lebih banyak. Mungkin pada hari ini, pada bulan ini Oktober ni, kita dapat 10-10. Apa maksudnya 10? 10 klien pada bulan 10. Itu maksudnya. Kalau di Lazada ni sekarang ni ada promosinya lah. 10 bulan 10 tu promosinya sehingga 70% diskaun. Tapi kita di sini tidak perlu bagi diskaun yang begitu banyak. Kita bagi diskaun supaya kita lebih banyak dapat prospek dan klien pada bulan ini sebagai turning point dia. Ini turning point dia, supaya kita lebih ada matlamat dan jelas. Okey, saya mau kejar, saya nak kejar result yang di hujungnya tu mendapat 10 ke 15 kes, tidak. Apa yang kita kejar pada hari-hari tertentu ni, di awal pagi, di awal tengah hari,
dan seterusnya. Sepanjang hari itu saya letak 10 customer, 10 prospek yang saya mau bentangkan tentang keperluan takaful ni. Itu sajalah dia punya niat dia, dan akhirnya penghujungnya tu akan dapat result dia. Selagi mana kita berusaha, itu namanya sedikit usaha yang ada numbers. Sehari 10. Sehari 10. Tak banyak mana pun tuan-tuan. Sehari 10. Sebab saya kena percaya tuan-tuan, dalam phone book, dalam handphone tu paling kurang pun mesti ada 500 dah prospek kan. Prospek ataupun yang kita rasakan boleh kita takafulkan. Itu baru prospek, belum lagi kenalan yang lain-lain tu yang terkumpul keseluruhan numbers phone book tu mungkin mencecah sampai 2000 orang kan. Ini hakikatnya lah sekarang ni kan. Jadi tuan-tuan, kita buat saja dulu, resultnya tu biar datang kemudian. Disebab kita kena berbalik kepada benda asas juga, iaitulah kena bermula dengan, kalau kita belajar tentang 7 step untuk buat closing ni, step yang pertama apa dia? Siapa ingat? Prospecting. So inilah prospectingnya. Cuba kita berbalik di awal saja. Sebab sekarang ni selalu kita dibayangkan perlu berfikir closing. Tapi proses closing tu macam mana? Dia setiap closing tu dia bermula pada single step yang pertama, iaitulah prospecting. Dan apa yang kita belajar hari ni adalah prospecting lah. Prospecting, sesuatu yang kita kena bergerak secara asas, dan barulah terjadinya closing nanti. Dia masuk berapa? 200, 100.5. Itulah yang namanya proses. Sebab dalam kita buat closing tu ada lagi step-step yang lain. Salah satunya buat presentation, handling objection, dan seterusnya. Berpusinglah dia punya putaran sales cycle tu sebanyak 7 punya step, dan di hujungnya tu menjadi closing. Jadi kalau kita buat satu step yang betul cara ini sekarang ni, insya-Allah dia punya result dia tu akan menjelma menjadi mungkin 10 ke 15 case. Saya kata tadi, kalau tuan-tuan dapat 10 case, tuan-tuan akan tidak terpaksa dan terlajak menjadi ejen hebat di Sabah, mungkin juga hebat keseluruhannya di Malaysia, seperti mana yang dijayakan sahabat kita, Abang SK kita, menjadi ejen nombor 1 di Malaysia bulan lepas. Terlajak. Dan benda tu kalau momentumnya tu masih lagi berjalan, mungkin bulan depan tak ada mustahil benda tu boleh menjadi yang pertama juga, mungkin juga yang kedua atau ketiga. Dengan apa? Kerja lambat 10 customer sebulan saja pun. Sebulan 10 sahaja. Sebulan 10 dan juga mungkin ke 15. Itu yang excellent lah. Tapi kalau tidak lari pun 10 dapat 8 okey lah. Dapat 5 pun okey, sekurang-kurangnya lah. Sebab sebelum ni tidak pernah pun mencapai 5. Mungkin sebelum ni tak pernah juga kita mendapat 10. Tapi dengan adanya cara yang kita buat sekarang ini, satu ilmu yang baru, dan saya perturunkan agar tuan-tuan ada satu rangka mindset yang kita letakkan. Kalau dapat 10 ni macam mudah sajalah, macam Kak Mun kan. Saya nampak dia punya perjalanannya tu sekarang ni macam ada 4 atau 5 case tu dia punya bau-baunya tu. Itu baru bau-bau tu. Tapi kalau buat dengan cara ini yang betul-betul sistematik, senaraikan, dan setiap hari kita smileykan, kita bagi orang tu senyuman takaful, senyuman hibah, insya-Allah dia punya resultnya tu akan datang kemudian, dan mungkin akan terlaksana closing dia tu pada hujung bulan ini, dan juga mungkin terlajak, kalau terlajak bulan 11 bulan depan pun apa. Tidak menjadi satu kesalahan pun, sebab kita berusaha dan tidak terlewat pun. Masih lagi ada ruang dan peluang untuk kita menuju ke Hokkaido. Dan mungkin dengan cara ini juga, sebab kita usaha begini, walaupun kita letakkan target untuk menjual term 80, mungkin kita tak tahu terlajak pula close yang single invest ni yang bayar 100,000. Sebab di situ sudah ada trust kan, yang orang nampak kita ni sebagai perunding kewangan takaful. Mungkin dia cakap, adakah plan yang lebih hebat, lebih canggih daripada plan ini? Dengan adanya saya meletakkan bajet sekian punya dana untuk saya transfer, benda-benda begini tidak mustahil berlaku. Jadi kita teruskan benda basic ni secara konsisten setiap hari. Boleh tidak boleh? Boleh, sangat boleh, bos. Memang betul. So hari-hari kita. ya, bagi saya sedikit masa untuk saya bagi dia punya the real smiley lah yang kita kena buat setiap hari tu kan.
Jadi kita print ni masing-masing dan lekatlah di dinding ke ataupun di atas meja ke, ataupun juga mesti di print lah, jangan di soft copykan dekat handphone. Dia tidak mujarab lah. Sebab kita tidak sentuh. So benda yang kita sentuh, kita rasa ni, kita cium baunya tu, kalau ada color, ada bau harum mewangi tu, kita akan dapatlah dia punya energinya tu untuk kita buat ni lebih seronok dan juga lebih meyakinkan. So macam itulah. So boleh ya? Kalau Boleh, cakap, boleh. cakap 10 minit jangan, terlajak lama sudah ni. Ya. Okey, Pak. Ya. Boleh. Ada soalan? InsyaAllah. Sebelum kita tutup. Ada soalan? Uish, Ya. jangan masuk dulu kan. Ah, Saatnya. apa? Larang orang masuk beluran, dia yang jaga sana. So group. Jangan masuk kawasan beluran. Hai. Kak Mun Kongkat. Sampai sini oh. Nanti Hujan. saya bagi tahu lah betul ini apa Thomas Yes. ni. Ah? Ada guru saya lagi di atas, Pak, si Datin Suryani, Pak, guru juga. Iya, baik, itu lagi lah. Ya. Boleh tidak mengelui. Ya. Kami Tidak. untuk kamu. Ya, tidak boleh mendahului guru kan. Nah, tak boleh. Kamu berani, hebat. Ya. Tapi sayang Hendra tidak masuk pula. Jarang masuk. Ah? Rezeki tu. Jarang masuk pula kan? Bukan, Hendra lama tak muncul. Tak apalah. Ya. Ya, dapat rezeki kan. So, ada soalan sebelum kita tutup? Tak boleh lama-lama kan? Kita pun mau sambung kerja juga ni, mau sambung. Ada, Ada 10 orang Smiley ni mau dibuat. Ha. Aku ni kan itu tiap bulan ini kebetulan RMDR itu. Apa maksud RMDR itu, Bos? MDRT? MDRT? MDR. Ya, Mbak, MDR. $1 million round table. Apa tua? $1 million round Oh, table. apa maksudnya? What you want to Dia kena letakkan target untuk membuat closing lah dalam tahun ini. Yang perinciannya tu saya tidak ingat berapa, yang tidak lari daripada 300 lah, 300,000 lah. Apa tayo? Ya. Dia kena 300,000 lah. Lebih macam tu lah, 33 begitulah, 330 lah. Dapat tu akan dapat dianugerahkan oleh peringkat dalam masa 12 bulan dalam tahun ni lah. Bukan 275 kan tu? Lebih kurang begitulah, target 300 lah, dapat kurang sikit, lepas lah. Tidak isi. Ya. Uy, na bosku, aku ni baru pasang meter berapa ni? Dapat dalam 100 hari yang berbaki ni, tidak ada yang perkara yang mustahil untuk kita capai. Bukannya 2 minggu lagi tutup kan, bukannya 1 bulan. Kita ada masa lagi lah dalam masa 100 hari ni. 300. Single invest. Ah. Single invest 6% kami. Single invest dia ambil 10%. 6. Berapa? 10%, single invest 10% dia ambil. Tidak kalau dia 6 ke? ya. Oh, dia ambil 6 lah. Yalah. 6%. Dia boleh bawa tahun depan. Yalah. Kalau dah dapat ini tahun pun, sekurang-kurangnya contohlah, kita usaha dapat MDRT ni kan, tapi terlajak pula tahun depan pula bulan 2. Lagilah orang respect. Oi nah, baru bulan 2 terus MDRT. Nampak? Sedangkan usaha kita ni tahun ni. Apalah. Lagilah orang respect spring kan. Betul. Jadi buat sajalah kalau terlajak bulan depan. Apalah, lagilah orang lagi respect kuat, speed tinggi. Baru bulan 2 terus MDRT. Nampak? Barulah orang di situ akan pandang, anak siapa lah ni. Itu orang beluran tu dia bilang. Berbanding kalau kita dapat MDRT contohlah bulan 10, bulan 11 kan. Alah biasa saja itu. Kalau orang bulan 10, bulan 11. Tapi ini bulan 2. Bulan 2 MDRT-nya. Lagilah orang respect. Sedangkan kita usaha sekarang ni, tak apalah. Memanglah itu dia punya momentum dia tu kan. Dia terlajak ke tahun depan. Orang beluran tu sudah bilang kawan sudah memang yang berarti lah tu. Ya. Banyak tu kelapa sawit tu di sana. Di Beluran tu. Cakap ya, insyaAllah ini cakap lebih sejam lagi, Bos. Bukan apa, tapi semangat. Jadi boleh dia setiap hari 1 atau 3 ini. Macam kemarin
dapat close satu kali pun alhamdulillah lah. Iya, Buat iya. yang kali itu bos kurisi, bos 3 bulan tuh bos kurisi, kebayangkan bos. Nah, Oke, Pas kemarin tuh Iya. menyerah diri sudah dia. nah, itu tanda-tanda tuh. Ada sinar, ada nur sudah itu. Amin. Aku kerja cakap bos. Senyum saja, cerita saja, cakap saja sama dia Iya. setiap hari, tegur saja. Ya, Dia tolak pun dan dinai pun oke aja. Jelaskan bos serah diri aja. Oke Iya. lah kak, oke lah kak. Buka mulut saja, Pak, itu? Kita sering begitu. Hah? Aku buka mulut ya, Iya. tetap ya. Iya. Aku buat ya bos. Dia mau tidak mau dengar, Iya. aku coba juga aku 5 masa 5 menit. Kemarin aku cakap, tadi aku masak. Kalau kamu dengar aku punya produk, kamu aku dengar produkmu, kau dengar dulu aku punya produk. Produk punya aku cakap, ya, senang nggak bilang produk kau ni apa ni bila kau mati nanti kau tidak akan menyusahkan orang, tidak kau punya runit terumbang ambing di awang-awang tu kau bilang. ya, Aku tahu semuanya aku dengar je. Aku cakap tidak akan sebelum satu ini bapak. Saya kata okey sering dan aku bilang. Iya. Aku je kau memang ini cara bilang. So alhamdulillah telah aku perubah kemarin. Aku Ya kan? tak tendang nomlah sama dia dia kata ni. Alhamdulillah kalau kita ni bila pun sebenarnya saya kepuran tu. ya. Tadi nak ada semua. Alhamdulillah doa-doa daripada apa itu dia itu kami menolakkan semua buku-buku selamanya. Melanjutkan kalau orang kan kita dapat juga makan yang apa ni ada juga rahmat Allah tapi dalam orang bukan bos Ya. baca-baca kotor. Ya. Begitu juga. So itu sajalah, maknanya lepas ni kita kena buat, lepas tu buat sajalah secara konsistennya. Sebab kita ni sekarang ni kena bermindsetkan 100 hari yang berbaki, itu sajalah. 100 hari berbaki apa yang amazing yang kita kena buat. Amazingnya kita sudah belajar yang satu hari, sebahagian dia, dan juga hari ni sedikit kita belajar. Dan selepas ni kita terus boleh all out sajalah, itu sajalah. Let go lah. Kita tak perlulah risau pasal terjadinya ke menjadi realiti ke apa semua, itu bukan kerja kita lah. Yang penting kita buat dengan caranya. Ada caranya. Memanglah kita disuruh buat. Kadang-kadang caranya tu kita tak dibagi tahu. So sekarang ni bukan sekadar ilmu apa tu buat, malah ada juga ilmu apa tu makrifat yang kita telah belajar sebelum ni kan. Kena amalkan sajalah. Lepas tu barulah kita tawakal sehabis baik. Dan ada lagi lah yang perlu kita mau harapkan selain daripada barakah yang kita buat selama ni kan. Sesungguhnya dia beri apa tu hasil apa yang kita nak. Jadi itulah saya kata tadi, kita tidak boleh fikir dia tu jadi atau tidak, yang penting usahanya sekarang ni. Usahanya pula apa pula caranya menjadi persoalan kan. Ini saya tunjukkan cara lagi lah. Ada satu cara lagi lah yang kita boleh buat. Sesungguhnya insyaAllah memberi bantuan untuk kita memberi hasil dan mendapat hasil dan pulangan dengan cara yang betul caranya. Caranya bukan misalnya 100% itu boleh terjadi. Sekurang-kurangnya ini dia punya guideline dia, manual dia. Kalau kita buat, kita tawakal saja lepas ni. Jadi lagi lah benda yang kita mau harapkan lagi kan. Berbaki yang 100 hari ni. Dengan adanya 100 hari ni, dengan adanya niat yang betul, pemikiran, setting mindset yang kita belajar hari itu, dan adanya satu teknik cara yang ada sedikit memberi kelegaan dan juga satu cara yang tepat. Sebab ini orang sudah buat sebelum ni. Jadi kita buat lagi lah, orang lain lah, bukan di tempat kita ni. Mungkin saya tak pastilah di Zurich ke ataupun di gini, tapi ada satu tempat yang saya belajar, rupanya benda ni boleh diaplikasikan lah. Kita tiru saja. Sebab bila mana orang sudah buat, bukan yang saya reka-reka, sesungguhnya benda tu boleh diterima pakai lah. Kalau benda tu nampak memang praktikal, benda ni memang nampak praktikal pun. Sebab itu saya kata, kita kena ada data. Data tu menampakkan segala-galanya. Tanpa data tu tak boleh kita nampak hasil dia. Bila ada data tu yang menggambarkan yang kita ni performance pencapaian kita ni macam mana nanti. Datanya tu apa? Ini perincian dia. Benda yang paling basic, paling fundamental. Kita buat, dapat dia punya prospecting tu, barulah dia akan beranjak di hujungnya tu menjadi closing case. Selagi kita buat, kita dapat lah. So itu saja hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kelapangan masa yang diberi dan juga perhatian yang ditunjukkan dan kerjasama dan juga feedback
yang selepas ini kita kena tunaikan dan amalkanlah. Sebab sebaik-baik ilmu tu adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan. Jadi kita buat, kita dapat sebelum ni, buat saja selepas ni. Ada lagi lah benda yang amazing, benda yang apa tu yang tidak tergambar di pikiran. Jadikan sebagai ilmu yang memang senang-senang saja, santai-santai saja. Santai-santai dan pandai-pandai lah buat selepas tu macam mana kan. Buat closing pun, produk pun semua kita faham. Dan tak perlulah terlalu canggih produk yang kita mau tahu kan. Produk tu produk yang biasa saja kan. Orang sakit macam mana, orang sihat macam mana, orang yang ada income sedikit macam mana. Kita boleh handle semua tu. Objection customer yang dia bagi dia bagi tahu dengan kita. So itu saja, insyaallah. Terima kasih, all the best, terbaik semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Okay, bye. Okay, baik po. Assalamualaikum. Sukses. Bye. Yeah. Salam pula. Bye, Kak.